Pohon pepaya tidak berduri, tumbuh bersama, bunga melati. Izin saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama diberi Avani, anak perempuan Chandrasekaran dari kumpulan 7 kelas X5. Saya serahkan kepada rakan baik saya atau panel yang seterusnya. Silakan saudara. Ya, terima kasih Sari, Awani. Indah membalam si awan petang, berada di cerah pepohonan ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Nama diberi Lim Jingje daripada kumpulan 7X5. Salam Malaysia Madani, salam ABC. Anak bijak lagi cerdik. Saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang dihormati, pada hari yang ceria ini, kami akan membicarakan tajuk isu politik yang berlaku di negara Malaysia. Izinkan saya untuk membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan kepada saudara Lim. Apakah isu domain yang saudara rasa, isu domain politik yang saudara rasa berlaku di negara kita? Bolehkah anda kongsikan serba sedikit pendapat saudara? Boleh. Sebelum berkongsi pendapat saya tentang isu ini, saya ingin memberikan satu saja, iaitu masa depan negara bergantung rakyat. Pilihan rakyat menentukan nasib. Buatlah pilihan yang tepat, masa depan negara baru akan cerah. Semasa musim pilihan raya, parti-parti politik lazimnya akan berdebat atau berbalah mengenai beberapa kontroversi yang boleh mempengaruhi keputusan pengundian. Sebagai contoh, bebas pilihan rasuah merupakan antara isu yang hangat diperkatakan semasa pilihan raya umum ke-15, iaitu PRU 15. Apakah sekarang saya nak jelaskan apakah isu utama yang dimainkan dalam 6 pilihan raya negeri yang akan datang. Pertama sekali, isu pertama ialah bangsa, agama dan institusi diraja. Dalam kegerahan mereka berucap, beberapa pemimpin politik telah menyinggung perasaan tiga sentimen yang dekat dengan hati rakyat Malaysia. Isu-isu ini tidak sepatutnya dipolitikkan sejak awal lagi. Beberapa ahli politik masuk Menteri Besar Kedah, iaitu Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor, berhadapan dengan tindakan undang-undang kerana didakwa menyinggung sentimen Sultan Selangor. Isu yang kedua iaitu bebas rasuah. Perdana Menteri yang ke-10 iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan antara pemimpin yang tekad untuk mencapai agenda ini. Beliau mengambil alih tampuk pemerintahan dengan janji untuk menghapuskan rasuah dan memperkenalkan tabik urus yang baik. Pada masa yang sama, beberapa pemimpin politik yang terkenal turut berhadapan dengan kes rasuah mereka. Sebagai contoh, Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Haji Hamidi berdepan dengan tuduhan rasuah pecah amadah dan penggunaan wang haram berkaitan dengan Yayasan Akar Budi. Sementara itu, pengerusi Perikatan Nasional iaitu PN Tan Sri Muhyiddin Yassin turut berhadapan dengan pertuduhan salah guna kuasa dan penggunaan wang haram termasuk yang berkaitan dengan skandal Jana Wibawa. Oleh itu, kes-kes ini boleh memberi kesan negatif dan pandangan negatif terhadap pemimpin dan parti politik masing-masing. Seterusnya, saya ingin menyerahkan minta maaf. Isu yang ketiga iaitu proklamasi Melayu. Penggerakan ini dilancarkan oleh bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertujuan untuk menyatukan undi Melayu untuk pilihan raya negeri kali ini. Sejak PRU yang menyaksikan Mahathir tewas di Parlimen Langkawi dan hilang depositnya juga, beliau telah mengatur beberapa langkah politik yang baru. Awal tahun ini, beliau telah meninggalkan Parti Berjuang dan menyertai sebuah lagi parti yang berasaskan bangsa Melayu yang menamakan Pukra. Kemudian pada Julai 2023, beliau telah membuat tawaran kepada seluruh politiknya iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membentuk kerjasama politik bagi gerakan proklamasi Melayunya. Walau bagaimanapun, ramai masih menanti untuk melihat sama ada pergerakan ini mampu memberi nafas baru kepada riwayat politik beliau.
Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan baik saya atau panel yang berikutnya untuk isi kedua berkaitan dengan politik di dunia. Silakan. Terima kasih saudara Lim. Sebelum itu saya sangat bernas dan hebat sungguh saudara Lim berbantun tadi, dan terima kasih atas penjelasan yang sangat cukup jelas tentang isu-isu politik mengenai pilihan raya yang berlaku di negara kita. Dan di sebalik itu, jika ditelusuri, salah satu isu politik yang menjadi topik hangat dan dibincang di warung-warung kopi di negara kita adalah berkenaan konflik Israel dan Palestin. Saya harap dan saya pasti saudara Lim tahu mengenai isu ini. Seterusnya, isu Israel dan Palestin ini membentuk kefahaman yang sejajar di kalangan pengamal media sebagai penggerak solidarasi masyarakat Malaysia. Menurut Muhammad Naim, berdasarkan laporan daripada bernama pada 24 hari bulan 10 hari itu, menyatakan bahawa sebanyak sejak 7 Oktober yang lalu, lebih kurang 5,000 rakyat Palestin telah terbunuh dan lebih daripada 15,000, boleh bayangkan tak, 15,000 daripada mereka cedera parah. Anda boleh lihat daripada gambar-gambar ini, katanya beliau lebih daripada 2,000 mangsa maut adalah kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa, tidak bersalah, dan seramai 1,119 orang merupakan kaum wanita selain daripada wartawan turut terkorban ketika membuat laporan pada peristiwa itu. Hadirin sekalian, bagi pengetahuan anda semua, konflik Israel dan Palestin ini merupakan satu pertikaian yang masih berlangsung antara Israel dan juga orang Arab Palestin sejak tahun 2006 sehinggalah sekarang. Hal ini semasa sidang media sempena lawatan kerja Perdana Menteri negara kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata bahawa beliau tiada pilihan berhubung perkara itu kerana isu Palestin melibatkan soal kemanusiaan, hadirin sekalian, kerana penduduknya terus sengsara dengan akibat penindasan dan kelaziman rejim Zionis Israel. Kata-kata beliau ini sebenarnya membuktikan bahawa konflik antara Israel dan juga Palestin ini turut memberi impak yang buruk dan sangat nyata kepada negara kita sendiri. Semua masyarakat Malaysia, kalau kita nampak, berkumpul di Dataran Merdeka untuk melakukan bantahan mereka dengan melaungkan slogan bebaskan Palestin dan juga kami sokong Palestin. Penganjur bersama Viva Palestin Malaysia dan juga MyCare berkata bantahan yang dilakukan oleh mereka tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengecam kezaliman Israel yang terus menindas rakyat Palestin serta menyokong perjuangan rakyat Palestin yang ditindas tiada terselamat daripada serangan mereka. Penasihat kehormat MyCare, Dr. Hafizi Muhammad Nur meminta negara dunia yang lain selain daripada negara Malaysia supaya sama-sama kita bangkit dan kita mendesak Israel untuk segera menghentikan segala serangan ke atas Palestin. Saya minta izin saudara Lim dan juga hadirin sekalian untuk menyampaikan buah fikiran saya mengenai keseluruhan isu mengenai ini dalam serangkap saja. Boleh saudara? Boleh. Terima kasih. Kemakmuran kita kongsikan bersama, maju terus bergerak ke hadapan. Walaupun terdapat perbezaan, kita satukan jadi kekuatan. Seterusnya saya akan sambungkan dengan isu kita yang seterusnya.
Iaitu isu seterusnya yang saya akan ingin bahaskan pada hari ini adalah mengenai larangan menggunakan beberapa perkataan seperti kafir, Yahudi dan Zionis pada sesi Dewan Rakyat merupakan satu langkah yang amat tidak wajar kerana ia menyekat kebebasan bersuara dalam kalangan ahli parlimen. Timbalan Presiden Muafakat Nasional Datuk Zuraida Kamaruddin pernah berkata bahawa adalah menjadi sesuatu yang amat dangkal untuk ahli Parlimen Malaysia untuk menghadkan penggunaan sebarang perkataan yang sekiranya diutarkan di luar dewan pun tidak menjadi kesalahan. Menurut beliau, sebagai contoh perkataan kafir tadi saudara yang saya sebutkan, yang menjadi antara punca polemik di dalam parlimen baru-baru ini adalah kerana kurangnya kefahaman sesetengah ahli parlimen mengenai maksud perkataan tersebut. Sebenarnya untuk pengetahuan para hadirin dan juga saudara panel saya, perkataan kafir ini sebenarnya berasal daripada bahasa Arab yang merujuk kepada orang-orang yang boleh dikatakan tidak mempercayai ataupun lebih tepat sekali bila kita sebut mereka yang bukan beragama Islam dan tidak mempercayai apa yang diimani oleh seorang Muslim. Al-Quran dan hadis turut menggunakan perkataan kafir ini bagi menerangkan hal yang sama. Jadi bagaimana yang Pertua Dewan Rakyat yang juga seorang Muslim seorang Muslim menolak untuk perkataan ini digunakan di dalam dewan bagi merujuk kepada ahli dewan yang bukan Islam. Dan saya teruskan saya memberi ruang kepada saudara Lim untuk terangkan lagi secara teliti mengenai isu ini. Silakan saudara. Terima kasih atas perkongsian Sari Awani yang amat benar tadi. Pada pendapat saya, sewajarnya yang di-Ketua Dewan Rakyat iaitu Tan Sri Johari Abdul Wajah mengambil keputusan ini untuk menerangkan maksud dan terjemahan perkataan tersebut untuk difahami oleh semua ahli dewan yang bukan beragama Islam, kerana perkataan ini bukanlah satu kutukan ataupun cecahan, tetapi hanya suatu gelaran kepada mereka yang tidak menganut agama Islam. Katanya dalam keterangan pada Selasa, yang di-Ketua Dewan Rakyat iaitu Tan Sri Johari Abdul pada Isnin juga menegur ahli parlimen supaya tidak mengungkapkan perkataan-perkataan sensitif seperti kafir, Zionis dan Yahudi di Dewan Rakyat. Sebaliknya, beliau meminta ahli-ahli parlimen untuk membawa isu-isu rakyat serta negara sebagai maklumat utama ke parlimen dan tidak menjadikan Dewan Rakyat sebagai media politik. Terima kasih Sarali atas pengungsian yang benar tadi. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang isu-isu politik di negara kita dan di dunia sudah habis. Sidang hari yang dihormati, kalau berjalan dan sampai ke batas, kalau berkayu dan sampai ke pulau, kalau mendaki dan sampai ke puncak, kita dah sampai di penghujung bicara. Terimalah salam bersatu, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada hadirin yang sudi meluangkan masa untuk menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam Mandiri Malaysia. Sekian, terima kasih semua. Terima kasih.